Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak di luar sana? Ustazah harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan berkongsi satu lagi tajuk daripada bidang akhlak Islamiah untuk tingkatan 1 dengan tajuknya ialah ilmu cahaya kehidupan. Sebelum Ustazah teruskan pembelajaran kita pada kali ini, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita. Ya. Baik, apa yang Ustazah harapkan nanti selepas selesai video PDPC ini, anak-anak akan dapat yang pertama menyebut mengenai pembahagian ilmu berserta dengan contoh-contohnya. Yang kedua, dapat menyebut adab-adab ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, menyatakan kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Objektif yang keempat ialah anak-anak dapat menjelaskan akibat sekiranya kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Dan yang kelima ialah dapat menerangkan beberapa kelebihan orang yang berilmu. Jadi kita ada 5 objektif pembelajaran yang diharapkan nanti anak-anak dapat capai, insya-Allah. Anak-anak yang dikasihi, sekarang kita lihat dahulu pembahagian ilmu. Yang pertama, ilmu fardu ain, dan yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ada 2 saja bahagian ilmu. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Baik, sekarang kita lihat apakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain ni. Yang pertama ialah ilmu tauhid ataupun ilmu ketuhanan. Iaitu untuk mengetahui perkara berkaitan dengan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kedua ialah ilmu fiqh ataupun ilmu ibadah. Untuk mengetahui berkaitan dengan ibadah kita seperti solat, puasa, tayamum dan sebagainya. Dan ilmu fardu ain yang ketiga jenisnya ialah untuk tasawuf, iaitu ilmu akhlak yang berkaitan dengan sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Sifat mahmudah maknanya sifat yang baik, sifat yang elok, sifat yang terpuji, dan juga sifat mazmumah lawannya ialah sifat yang tercela, sifat yang buruk, akhlak yang buruk dan sebagainya. 2. Juga berkaitan dengan adab-adab kelakuan kehidupan seharian kita. Itu masuk di bawah tasawuf ataupun ilmu akhlak. Jenis ilmu yang kedua ialah ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang lebih umum yang diperlukan untuk manfaat dan kegunaan umat Islam. Contohnya, ilmu kedoktoran, ilmu berkaitan pertanian, penternakan, perniagaan, pertukangan, seni bina, kejuruteraan dan sebagainya. Itu masuk di bawah ilmu fardu kifayah. Seterusnya, mari kita lihat antara adab-adab ketika menuntut ilmu. Yang pertama ialah memuliakan dan menghormati guru. Di sini anak-anak perlu mendengar baik-baik pelajaran yang akan ataupun sedang disampaikan oleh guru ketika belajar, dan ketika guru sedang mengajar, hendaklah kita lebih baik kita berdiam diri, tidak berbual-bual atau bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu penting dalam kita menuntut ilmu. Mesti kita memuliakan dan menghormati guru yang sedang mengajar. Yang kedua, menjauhi perkara maksiat dan kemungkaran. Kenapa kita perlu menjauhi perkara-perkara seperti ini dalam menuntut ilmu? Sebab apabila kita melakukan maksiat,
Maksiat ini akan menghalang kita daripada mendapat ilmu yang bermanfaat. Bahkan dapat mematikan hati kita, dapat merosakkan kehidupan serta mengundang siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang ketiga ialah mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Isi masa kita yang terluang, yang ada dengan melakukan perkara yang boleh memberi manfaat dan faedah kepada kita. Yang keempat ialah beramal dengan ilmu yang dipelajari. Sesiapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, nescaya diharamkan dari mendapat keberkatan ilmu. Sebab kemuliaan dalam kehidupan kita serta kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar sekiranya kita belajar kemudian kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Adab yang kelima ialah tidak malu bertanya. Selagi ada perasaan malu, seseorang tidak akan dapat memperolehi ilmu. Jadi dalam Islam, apabila kita belajar, kita tidak boleh malu untuk bertanya sesuatu perkara yang memberikan kemusykilan ataupun tanda tanya kepada kita. Terus bertanya dengan guru-guru yang diiktiraf. Supaya segala persoalan kita, segala apa yang kita rasa tidak mengetahuinya dengan lebih jelas, eloklah kita bertanya kepada guru kita. Jadi anak-anak semua apabila belajar dan tidak faham ataupun tidak tahu dengan apa yang sedang kita belajar, jangan malu, tidak malu untuk bertanya guru. Yang keenam ialah rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk mendapatkan ilmu dengan cara duduk di hadapan. Kalau boleh, bila berada dalam kelas, kita duduk di barisan hadapan. Kemudian perhatikanlah segala penjelasan dan pengajaran guru. InsyaAllah kita akan lebih mudah faham. Kemudian yang ketujuh, adab dalam menuntut ilmu, yang ketujuh ialah memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita supaya selalu memohon ilmu yang bermanfaat dan memohon keredaan daripada ibu bapa. Sebab tu bila kita nak pergi belajar, nak pergi ke sekolah contohnya, kita bersalaman dengan ibu bapa sebab kita mengharapkan keredaan daripada mereka. Dan kita juga memohon doa kepada supaya ibu bapa mendoakan supaya kita dapat belajar dengan baik. Yang ke-8 ialah niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu ikhlas? Sebab ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam belajar dapat memastikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berusaha mencarinya. Itu dia di antara beberapa adab dalam kita menuntut ilmu. Anak-anak yang dikasihi, sekarang kita lihat kenapa Islam menggalakkan kita supaya beradab ketika menuntut ilmu. Apakah kepentingan, apakah hikmah kita disarankan supaya beradab ketika menuntut ilmu ini? Baiklah, di sini Ustazah kongsikan beberapa kepentingan. Yang pertama ialah mendapat ganjaran kebaikan dan memperoleh banyak pahala. Yang kedua, mencapai kejayaan dalam hidup kita. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan
insya-Allah, ya. Yang keempat ialah mudah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hidup menjadi tenang. Hidup kita, jiwa kita menjadi lebih tenang. Dan yang keenam ialah dipandang tinggi oleh masyarakat ataupun kita akan disegani oleh masyarakat sekeliling. Itu adalah di antara kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Seterusnya kita lihat beberapa akibat sekiranya kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Yang pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Yang kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri kita. Yang keempat, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif, unsur-unsur yang tidak baik. Yang kelima, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, dipandang hina oleh guru dan rakan kita. Dan akhir sekali kita lihat beberapa kelebihan bagi orang yang berilmu. Yang pertama, Allah mengangkat darjat orang yang berilmu mengatasi kedudukan orang yang berharta. Yang kedua, menjadi pewaris Nabi dan pemimpin ke jalan kebaikan. Yang ketiga, menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Yang keempat, didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Dan yang kelima, dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Kerana itulah dalam Islam kita dituntut supaya belajar. Sebagaimana satu pepatah, menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kita dalam Islam digalakkan dan dituntut supaya belajar sampai bila-bila. Kerana banyak kelebihan yang akan diperolehi oleh orang yang berilmu. Sekian dahulu perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.